Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan untuk semua sahabat-sahabat saya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Hari ini saya nak share dan berkongsikan dengan sahabat semua. Kalau pokok keladi yang contoh kita dah tanam ke pasu yang besar. Lepas tu pokok kita tu masa beli tu elok, sihat, okey. Bawa balik rumah, pasu dia tu agak besar. Lepas tu lama-lama dia mati 1 daun, 2 daun, tinggallah 1 daun saja yang hidup. Okey, apa yang kita nak buat dekat sini dan apa yang saya nak share dengan sahabat-sahabat semua. Okey, kalau beli media dari luar ataupun dari kedai, pastikan sahabat semua bawa balik ke rumah. Sahabat tukar media tanah, sebab bila kita beli dekat kedai tu, media tanah tu dia kokopit banyak, tanah tu banyak untuk menyenangkan orang yang jual tu untuk tak kerap sangat siram pokok. Sebab tanaman-tanaman sahabat tanaman-tanaman dia orang semua agak banyak, luas, tempat pun besar. Kadang tak sempat dia nak siram pokok. Okey, kalau untuk macam kita kat rumah, kita tak banyak macam dia orang, okey, kita perlu tukar media tanah yang penting. Media tanah tu kita kurangkan kokopit dengan tanah, okey. Kalau macam contoh musim hujan pun lagi bagus. Macam contoh musim hujan, kita tak perlukan tanah dan kokopit banyak. Sebab bila musim hujan, tanah kita sentiasa lembap, sentiasa basah. Takkan kita nak letak pokok-pokok kita tu di bahagian bumbung kalau contoh ada ruangan lah. Tapi kalau contoh sahabat-sahabat semua yang tak ada ruangan tu terbuka, sentiasa kena air hujan macam saya lah, yang dekat belakang-belakang ni semua sentiasa kena air hujan kalau musim hujan. Tapi saya suka, tak payah saya siram pokok. Tapi sahabat kena tukar media tanah yang agak poros. Contoh yang macam ada kokopit, ada sekam padi. Tapi kalau sahabat semua tak tahu macam mana nak aduk, malas nak bancuh, boleh beli media tanah tu dekat saya. Saya ada jual media tanah poros. Kita gunakan campur dengan tanah sedikit. Sebab dalam media tanah hormos saya tu yang saya jual, tiada tanah langsung. Okey, kita kena campur dengan tanah sendiri. Okey. Kalau kita bawa balik, kadang ada yang tanaman-tanaman sahabat semua beli dia agak segar, agak cantik. Bila bawa balik, pokok tu mati, layu. Lepas tu daun pun tak rimbun macam yang masa kita beli tu. Okey. Bawa balik, tukar media tanah. Yang penting pakai media tanah poros. Okey. Lepas tu kalau macam contoh dia punya pokok tu pasu tu agak besar, sahabat semua boleh tukar ke pasu yang kecil. Kalau saya macam contoh dulu saya pernah beli pokok yang agak stres. Mungkin dia punya musim tak sama, dia punya tempat tak sama, suhu tak sama. Bila kita bawa balik, dia agak tak menjadi pokok tu. Kalau saya akan buang semua tanah tu. Saya akan pakai pot yang kecil. Macam contoh pot yang agak kecil macam ni. Pot yang agak kecil. Okey, kita buang daun, agak-agak tinggal 2 daun ataupun 3 daun. Okey, kalau tak ada langsung daun, sahabat semua boleh biarkan sahaja. Okey, macam contoh biarkan saja, janji yang penting sahabat tengok ada dia punya biji ubi. Okey, dia punya ubi tu ada, dia akan hidup kembali. Tapi sahabat semua, contoh macam saya ni, ada pokok yang hari tu berpenyakit. Dia agak macam contoh
sebab musim hujan kan. Kalau musim hujan ni dia memang berisiko sikit kalau kita pakai media tanah tu banyak. Okey, sebab masa saya beli tu memang saya tak tukar media tanah masa saya beli, sebab kadang-kadang bila dah banyak saya terlupa nak tukar media tanah. Okey, hujan, lepas tu saya terus je letak di tempat yang hari-hari kena hujan. Saya letak di bawah. Lepas tu dia hari-hari kena hujan, dia agak macam becek lah dia punya tanah tu. Lepas tu dia punya ubi tu agak busuk. Okey, saya basuh semua ubi sebab ubi dia dah besar. Okey, masa saya beli tu memang pokok dah besar, daun dah besar. Okey, saya masa tu pun musim hujan, saya pun jarang tengok tanaman saya. Saya kalau tengok tanaman pun seminggu sekali. Sebab sekarang pun saya busy kan, tak ada sempat nak tengok tanaman saya. Lepas tu saya tengok kenapa pokok ni makin lama makin tak jadi. Kenapa dia makin lama makin sikit daunnya. Okay, saya punggah balik semua. Saya kalau ada pokok bermasalah macam tu, saya pastikan akan punggah semua media tanah, basuh. Saya akan tengok ubi dia. Rupanya ubi dia ada busuk sedikit. Tu yang dia stres. Kebetulan ubi dia besar. Okey, saya basuh semua. Masa tu ada dalam 2 daun macam tu. Saya potong je semua daun dia. Saya potong. Lepas tu saya akan letak macam ni. Nampak? Dia punya ubi tu separuh. Nampak? Saya akan letak. Sebab dia dah stres, dia dah busuk dia punya ubi tu. Kalau busuk, sahabat semua jangan masukkan dalam tanah kalau ubi tu busuk. Just sahabat semua letak saja separuh. Macam contoh, separuh tu tanah. Jangan tutup dia punya ubi tu. Nampak sahabat semua. Ni ubi ya, besar ni ubi dia. Dia dah tumbuh 1, 2, 3, 4, 5 tunas baru. Nampak? Dia sekali naik je tunas baru 5. Okey. Bila dia dah naik tunas baru 5, okey, bermaksud pokok ni saya dah jaga dari kecil. Dia dah jadi macam contoh, kalau saya buang dia punya daun semua, dia akan stabil pada suhu yang saya sekarang lah. Kalau dia dah naik daun baru, dia dah selasi dengan media tanah saya. Memang saya tak pakai tanah langsung, saya cuma pakai hormos yang saya jual tu. Lepas tu saya akan biar separuh. Okey, separuh dari bahagian ubi ni. Okay, saya tak akan tanam terus semua sebab okey, kenapa saya tak tanam ubinya terus ke dalam tanah, tutup semua. Okey, sebab dia dah stres, media tanah tu dah lembek, ubi tu dia dah lembek. Okey, mana tempat yang lembek tu memang saya tak tutup tanah. Saya biar bagi dia relax, jangan stres, jangan lagi dia busuk akar tu. Yang penting sahabat semua dah basuh bersih. Mana yang busuk tu sahabat korek, potong, buang sahaja. Okey, sahabat letak saja macam ni, dia akan tumbuh balik. Nampak? Masa kita potong tu botak, tumbuh pun cantik lah. Okey, 5 daun macam tu. Dia akan tumbuh cantik balik. Yang penting sahabat semua jangan tanam dalam sangat. Sebab ada juga yang kat luar tu ramai yang tanya, kenapa ya pokok saya beli dekat luar cantik segar, bawa balik je pokok tu tak mau hidup. Kalau keladi yang ada ubi ni memang susah sikit. Kita tak boleh pakai tanah banyak dan kokopit banyak. Okey, ada setengah tu dia memang hidup, tapi macam hidup 2 daun, 3 daun, mati 1, tumbuh 1 daun, 2 daun, macam tu. Dia tak akan banyak macam yang dekat belakang saya ni. Sebab media tanah dan kokopit terlampau banyak. Okey, untuk ubi ni kita kena betul-betul jaga. Ada yang setengah tu dia tanya, ada je pokok yang lasak, pokok yang ni. Kadang yang lasak tu bukan yang berubi, dia macam colocasia. Kalau colocasia kita campak aje macam tu, dia dah boleh lebat dah. Dia senang je lebat. Macam contoh black magic, black coral, tu colocasia. Dia senang je hidup sebab dia dari akar. Dia suka dengan tanah yang lembap. Banyak tanah pun dia tak kisah. Yang penting
sahabat punya media tanah tu agak lembap. Okey, kalau macam contoh pakai kolokasia, pakai hormon macam saya tu, kena lebihkan tanah. Lepas tu tak payah rendam dalam air pun tak apa. Yang penting boleh rendam di takungan air. Okey, untuk rendam takungan air ni untuk kita merimbunkan akar dan melebatkan akar. Kalau kita rendam dekat air, dia akan cepat mengeluarkan akar yang banyak. Okey, itu je perkongsian saya untuk kali ni. Jumpa lagi dalam video saya akan datang. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye.